المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, khatib menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khutbah pada hari ini membicarakan tentang keagungan Al-Quran yang bertajuk memelihara kesucian Al-Quran adalah tanggungjawab kita bersama. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam bahasa Arab menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya dikira satu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tak bertakwa. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Sesungguhnya penurunan Al-Quran merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semestinya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam ayat 1 dan 2 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud, segala puji tertentu pada Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok atau terpesong. Bahkan keadaan tidak benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya dipelajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hijr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sentiasa dijaga dengan baik. Ketelitian menulis nas Al-Quran dengan tepat sudah bermula sejak zaman baginda lagi. Setiap kali menerima wahyu, baginda akan mengarahkan juru tulis wahyu dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Zaid bin Thabit berkata yang bermaksud, aku pernah menulis wahyu di sisi Rasulullah SAW dan baginda membaca kepadaku. Apabila aku selesai menulis, baginda bersabda, bacalah kepadaku apa yang kau tulis. Lalu aku membacanya. Jika terdapat kesalahan atau kalimah yang tidak tulis, baginda akan memperbetulkan. Kemudian aku bawa keluar wahyu tersebut untuk dibaca kepada manusia. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, pengumpulan Al-Quran kali pertama berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu selepas peperangan Al-Yamamah menentang golongan Al-Murtad. Dalam peperangan tersebut ramai penghafaz Al-Quran gugur syahid. Melihat perkara itu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah dipersetujui, maka tugas mengumpul dan menulis Al-Quran diberi kepada dua orang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Menurut Imam As-Suyuti, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tidak akan menerima ayat Al-Quran yang ditujukan kepadanya kecuali dibawakan dua orang saksi bahawa ayat tersebut pernah ditulis di hadapan Rasulullah SAW dan bukan ditulis sekadar ingatan semata-mata. Semasa pemerintahan Khalifah Umar Utsman radhiyallahu anhu berlaku perselisihan bacaan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Setiap mereka mendakwa bahawa bacaan Al-Quran mereka lah yang betul dan bacaan yang lain adalah salah. Justru satu lajnah telah dibentuk untuk menyaring mushaf. Lajnah tersebut diketuai oleh Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Harith. Mereka telah menyalin Al-Quran ke beberapa mushaf dan seterusnya dihantar ke kota-kota Islam bersama-sama dengan seorang guru. Ini bertujuan agar umat Islam bersatu padu dan tidak berpecah belah dengan sebab baca Al-Quran. Penulisan mushaf selepas itu melalui proses yang sama, ia ditulis dan disemak dengan penuh teliti demi memastikan semua ayat Al-Quran adalah sahih dan tepat. Muslimin sekalian, di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 Akta 316, menerusi dan kuasa penyamakan dan penelitian teks Al-Quran, Lajnah Tasih Al-Quran yang dianggotai oleh 35 orang dalam kalangan para penghafaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran telah berperanan memastikan ketepatan setiap ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Ketelitian lajnah dalam menyemak draft cetakan Al-Quran adalah melibatkan beberapa perkara penting, yaitu mesti menepati resam Utsmani, aliran Abu dan Sulaiman bin Najah dan Abu Amr Al-Thani, dan juga mesti berteraskan mushaf yang diterbitkan di Madinah Al-Munawwarah dan yang diterbitkan di Universiti Al-Azhar Mesir. Hanya draft yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan akan dibawa kepada lembaga pengawalan dan perlesinan percetakan Quran bagi tujuan mendapatkan kelulusan cetak. Hadirin yang dikasihi sekalian, dari aspek penguasaan, pihak KDN di negeri-negeri akan menjalankan pemantauan berkala di premis-premis perniagaan, penadiran berjadual syarikat penerbitan dan percetakan, serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan di mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguasaan dan kawalan,
mushaf yang terbesar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan. Tanggung jawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan. Maka orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cop kelulusan KDN dan perekat hologram KDN sebagai bukti keabsahan cetakan mengikuti kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Perizinan Percetakan Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan ke pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan. Muslimin hadirin rumah yang setia, akhir sekali marilah kita sama-sama menghayati pengajaran khutbah pada hari ini seperti berikut. Yang pertama, umat Islam dah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memelihara Al-Quran. Umat Islam yang ragu tentang cetakan Al-Quran hendaklah merujuk kepada pihak berkuasa agama dan Lajnah Tasih Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Umat Islam wajib memelihara kesucian Al-Quran. Umat Islam hendaklah mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkan isi kandungannya supaya umat Islam hidup bersatu padu dan menolak perpecahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard wa absir bihi wasmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi di langit dan di bumi pengurus selain daripadanya, dan dia tidak menjadikan siapa masuk campur dalam hukumannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.